Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar mengenai ayat-ayatnya dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan segala isi kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-harian. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-103 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Yang bermaksud, kemudian kami utuskan Nabi Musa alaihissalam selepas rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya. Lalu mereka berlaku zalim, yakni ingkar akan ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan dapat melihat dan mendengar bagaimana Al-Quranul Karim memperihalkan kepada kita satu kisah yang menarik, yang walaupun kita sering menjumpai di dalam Al-Quran di surah-surah yang berlainan, namun kisah ini tidak pernah menjemukan kita. Kerana setiap kali kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, pasti ada pelbagai pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Maka kisah ini adalah kisah di antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga Bani Israel, yang mana di dalam surah ini disebutkan hampir 70 ayat berkenaan dengan kisah ini. Dimulakan dengan ayat 103 ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina, sehinggalah ke akhir ayat. Dan ini merupakan pelajaran pertama daripada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan padanya kita akan dapat lihat apa yang berlaku di antara Musa dan Fir'aun, iaitu berupa dialog di antara kedua-duanya, berupa perbincangan atau perdebatan yang hangat di antara keduanya. Dan juga apa yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga tukang-tukang sihir Fir'aun, yang berakhir dengan keimanan tukang-tukang sihir itu, yang mana mereka telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan dengan lidah yang benar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mari kita mulakan pada ayat ini, thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ih. Perkataan thumma itu merujuk kepada kisah yang terdahulu yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf ini, iaitu kisah ini merupakan sambungan ataupun kesinambungan daripada kisah yang sebelum ini, yang mana Nabi Musa alaihissalam, iaitu Nabi Musa ibnu Imran daripada keturunan Lawi bin Ya'qub. Dan setengah para ahli sejarah menyatakan bahawa kelahiran Nabi Musa AS itu berlaku sekitar kurun ke-13 sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Dan dikatakan bahawa Nabi Musa AS dilantik menjadi Rasul ketika kerajaan Fir'aun anak Ramses yang kedua. Manakala perkataan Fir'aun pula merujuk kepada gelaran kepada raja-raja Mesir lama atau Mesir kuno, seperti mana gelaran Kaisar
kepada Raja Rom dan gelaran Kisra kepada Raja-Raja Parsi. Maka ia bermaksud seterusnya, kata Allah, kami utuskan setelah Rasul-Rasul yang telah diceritakan sebelum ini, iaitu Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Shu'aib. Kami telah utuskan setelah mereka Nabi Musa dengan ayat-ayat kami yang menunjukkan kepada kebenarannya dan kebenaran apa yang disampaikan daripada Tuhannya. Diutuskannya kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa mengapa tidak disebut di dalam ayat ini ila Fir'auna wa qaumih, kepada Fir'aun dan kaumnya, tetapi disebut ila Fir'auna wa malaih, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kerana raja dan pegawai-pegawai kerajaannya, mereka lah golongan yang telah memperhambakan Bani Israel. Maka Bani Israel itu telah ditundukkan di bawah kerajaan atau penguasaan mereka, dan bukannya kepada sekalian orang-orang Mesir ketika itu. Manakala perkataan bi ayatina yang diterjemahkan dengan ayat-ayat kami ialah dengan mukjizat-mukjizat yang kami kurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dimaksudkan dengan mukjizat-mukjizat tersebut ada 9 kesemuanya, iaitu al-asa, tongkat, seterusnya tangan yang bercahaya putih, kemudian tahun-tahun kemarau yang ditimpakan kepada Fir'aun dan keluarganya atau pengikutnya, wa naqsis thamarat, dan kehilangan ataupun kekurangan hasil buah-buahan, at-tufan, iaitu ribut, wal jarad, merujuk kepada belalang, al-qummal, iaitu kutu, wal dhafadi', katak-katak, wad dam, dan juga darah. Maka kesembilan perkara ini merupakan di antara ayat ataupun keterangan dan bukti daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak menafikan di sana adanya mukjizat-mukjizat lain yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi merakamkan perihal Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Fadhalamu biha, maka mereka telah menzalimi ayat-ayat tersebut. Bermaksud mereka telah kufur terhadap ayat-ayat dan bukti-bukti serta mukjizat-mukjizat tersebut kerana bersikap takabur. Dan tindak tanduk tersebut berterusan sehinggalah mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditangguhkan dengan perintah Allah agar bertadabbur, agar merenung tentang keadaan kaum yang zalim itu, tentang apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu Allah berfirman, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Maka lihatlah wahai Muhammad, wahai Rasul yang mulia, atau wahai orang-orang yang berakal, kaifa kana 'aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahannya, iaitu kesudahan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya yang telah melakukan kerosakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum mereka disebabkan dosa-dosa mereka itu, lalu mereka ditenggelamkan di dalam lautan. Dan Nabi Musa serta pengikutnya melihat kepada mereka, menyaksikan peristiwa tersebut, dan demikianlah akibat orang yang mengambil pilihan yang salah, iaitu memilih untuk menderhakai Allah dan Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka kita lihat bagaimana surah ini daripada awal penceritaan berkenaan dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan Bani Israel ini telah memperlihatkan kepada kita objektif daripada pengkisahan ini, iaitu untuk kita melihat dan merenung tentang akibat-akibat manusia dan kaum yang mendustakan para rasul, dan bertujuan untuk mendatangkan rasa takut, rasa bimbang terhadap apa yang akan mereka temukan nanti di akhir penceritaannya, sekaligus melarang manusia pada setiap masa dan tempat agar jangan menjejaki jalan orang-orang yang seumpama Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya itu. Seterusnya mari kita lihat ayat yang ke-104 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dan berkatalah Nabi Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Setelah pada ayat 103 Allah memberikan peringatan yang penting tentang objektif surah ini, ataupun objektif cerita ini. Maka surah ini menceritakan pula apakah yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga Fir'aun dengan suatu bentuk penceritaan yang agak terperinci. Allah berfirman, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Berkata Musa alaihi salam kepada Fir'aun dengan penuh adab dan pada masa yang sama penuh tanggungjawab serta penuh kemuliaan yang diberikan Allah kepada baginda. Inni rasulun min rabbil alamin. Sungguhnya aku adalah utusan daripada Tuhan penguasa sekalian alam. Yang mengutusku kepadamu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengutuskan aku untuk mengajak kamu wahai Fir'aun dan pembesar-pembesarmu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah Nabi Musa mendatangi Fir'aun yang merupakan bekas ayah angkatnya yang pernah memeliharanya di dalam istananya sendiri. Kali ini Nabi Musa datang bukan sebagai anak angkat Fir'aun, tetapi untuk menyatakan dengan jelas namun tenang dan beradab kepada bekas ayah angkatnya, iaitu Fir'aun. Inni rasulun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku yang merupakan bekas anak angkatmu, aku yang engkau dahulu pernah peliharaku di dalam istanamu. Aku sekarang bukan lagi seperti bayi yang engkau pelihara dahulu. Aku sekarang adalah utusan Allah. Rasulun min rabbil alamin. Rasul yang diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dapat lihat daripada surah yang lain menceritakan bagaimana Nabi Musa AS sebelum diperintahkan Allah atau ketika baginda diperintahkan Allah untuk berhadapan dengan Fir'aun, timbul rasa keberatan di hati baginda, lalu meminta Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan teman yang dicadangkan ialah abangnya, iaitu Nabi Harun alaihi salam. Dapat kita saksikan di dalam ayat ini bagaimana Nabi Musa datang dengan penuh keyakinan, dengan penuh keazaman yang jitu, kerana ini adalah perintah Allah. Susah atau sukar, Nabi Musa perlu dan wajib untuk menunaikan perintah Allah ini, kerana baginda adalah Rasulun min rabbil alamin, utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada seorang manusia yang sanggup menyatakan bahawa dirinya adalah Tuhan, yang sanggup untuk menindas manusia-manusia secara zalim, iaitu golongan Bani Israel. Kali ini Nabi Musa perlu berhadapan dengan insan yang seumpama ini, dan dengan penuh keyakinan baginda mengungkapkan inni rasulun min rabbil alamin. Suatu deklarasi dan suatu pengisytiharan yang kita dengar seperti tidak ada apa-apa, namun sebaliknya terkandung suatu pemberat berupa tanggungjawab berdakwah kepada manusia yang sangat jahat pada ketika itu, iaitu Fir'aun yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan kita sambung kisahnya. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.